Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatih Syahidah binti Ahmad, pemegang nombor matrik 74807. Pada hari ini, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kempen Kita Semula yang telah kami rancang. Pertama sekali, kempen yang kami ingin jalankan ini mensasarkan golongan kanak-kanak, remaja dan juga dewasa yang lingkungan umurnya 7 tahun hingga 45 tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana kami ingin memfokuskan golongan yang dapat hadir ke kempen yang bakal diadakan. Terdapat 3 objektif kempen Kita Semula ini diadakan. Yang pertama ialah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya amalan Kita Semula. Selain itu, objektif kedua ialah bagi menangani isu kebersihan yang timbul. Di samping itu, tujuan kempen ini diadakan ialah untuk memperkenalkan pelbagai amalan Kita Semula yang dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Kempen ini akan diadakan selama sehari iaitu bermula pada pukul 8 pagi sehingga 4 petang dan akan diadakan di The Spring, Kuching. Antara hasil yang ingin kami capai di akhir kempen ini kelak ialah masyarakat mulai sedar akan kepentingan amalan Kita Semula. Selain itu, diharapkan bahawa isu kebersihan dapat dikurangkan secara berperingkat setelah kempen ini dijalankan. Akhir sekali, kami mengharapkan masyarakat dapat mempraktikkan pelbagai amalan untuk mengitar semula bahan-bahan buangan. Terdapat juga aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan sepanjang kempen ini diadakan. Antaranya ialah seminar bersama pegawai dari Dinkargo Recycle Kuching yang akan menerangkan perkara berkaitan Kita Semula. Selain itu, aktiviti mewarna poster bagi menggalakkan penglibatan golongan kanak-kanak. Di samping itu, pameran serta aktiviti-aktiviti menghasilkan model menggunakan bahan-bahan Kita Semula bagi memberi idea kepada masyarakat untuk melakukan Kita Semula. Sekian, terima kasih. Jangkaan cabaran yang akan dihadapi untuk melaksanakan kempen yang bertemakan alam sekitar ini adalah kekangan masa masyarakat untuk melibatkan diri dalam kempen kerana adanya golongan yang sibuk bekerja dan sebagainya. Selain itu, pelaksana menghadapi kekangan dari segi kewangan bagi menjalankan aktiviti ini. Hal ini dikatakan demikian kerana sesuatu kempen memerlukan wang yang cukup bagi menjayakannya. Di samping itu, seiring dengan isu COVID-19 yang semakin meningkat, pelaksana risau jika penjarakan sosial tidak dapat dilakukan. Kempen yang dilakukan secara bersemuka membawa risiko yang tinggi. Cabaran yang terakhir adalah sikap sesetengah masyarakat yang bersikap sambil lewa, tidak peduli dan tidak peka menyebabkan kurangnya sambutan daripada masyarakat dalam menjayakan kempen tersebut. Pemikiran mereka bahawa kempen ini adalah melecehkan dan tiada ganjaran yang akan disediakan bagi mereka. Cadangan bagi mengatasi cabaran dalam menjayakan kempen ini adalah pelaksana akan membuat tinjauan tarikh atau masa yang sesuai di mana majoriti masyarakat di Kuching mengunjungi The Spring untuk membeli belah. Selain itu, pelaksana akan berusaha dan mencuba mendapatkan bantuan kewangan dari badan-badan kerajaan atau bukan kerajaan yang mempunyai berkaitan dengan alam sekitar. Di samping itu, pelaksana akan memastikan masyarakat yang terlibat dalam kempen ini mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan sepanjang kempen dijalankan. Pelaksana juga akan mengadakan cabutan bertuah bagi menarik perhatian orang ramai. Akhir sekali, pelaksana akan memilih lokasi kempen yang mempunyai tumpuan ramai orang. Hasil yang ingin dicapai pada penghujung kempen ini adalah agar masyarakat sedar akan kepentingan melakukan aktiviti atau mengamalkan amalan Kita Semula. Selain itu, isu kebersihan alam dapat diselesaikan secara berperingkat kerana masyarakat sedar akan kepentingan Kita Semula. Akhir sekali, masyarakat dapat mempraktikkan pelbagai cara untuk mengitar semula bahan-bahan buangan yang dapat dikitar semula dan bahan biodegradasi. Salam sejahtera kepada semua warga Kuching. Di sini, kami ingin memaklumkan bahawa kami akan mengadakan kempen Kita Semula yang bertempat di The Spring, Kuching pada 6 Januari 2021 yang berlangsung pada pukul 8 sehingga 4 petang. Pelbagai aktiviti akan dijalankan sepanjang kempen berlangsung. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh hubungi nombor telefon yang tertera.
Marilah kita bersama-sama mengamalkan amalan kita semula demi kebaikan bersama. Jumpa anda di sana. Gitar semula mempunyai banyak kebaikannya. Kebaikan yang pertama ialah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana sisa pepejal yang tidak digitar semula akan dilupuskan di tapak pelupusan sampah. Semasa proses pelupusan ini, air larut lepas atau nama lainnya licet dan gas metana akan terhasil ketika sampah sarap ini terurai. Licet akan meresap ke dalam tanah lalu mengalir ke dalam sungai dan akan menyebabkan pencemaran air sungai, manakala gas metana akan dilepaskan ke atmosfera dan menyebabkan pencemaran udara. Seterusnya, gitar semula dapat mengurangkan penerokaan sumber semula jadi. Apabila kita mengintar semula, sesetengah pengusaha tidak perlu meneroka sumber semula jadi untuk menghasilkan produk mereka. Sebagai contoh, kilang pengeluar kertas tidak perlu menebang pokok kerana boleh menggunakan kertas-kertas terpakai yang telah digitar semula untuk menghasilkan kertas baharu. Kesannya, sumber kayu balak dapat dikekalkan. Akhir sekali, gitar semula dapat memelihara sumber alam semula jadi untuk generasi akan datang. Jika pengusaha kilang menggunakan bahan-bahan gitar semula untuk menghasilkan produk mereka, sumber alam semula jadi tidak akan terganggu dan akan terpelihara. Oleh itu, sumber ini dapat dilangsungkan ke generasi akan datang yang memerlukannya untuk kegunaan masa hadapan. Tahukah anda kesan negatif jika kita tidak mengitar semula? Kesan negatif yang pertama ialah pencemaran alam sekitar. Barang-barang yang tidak digitar semula akan menjadi sampah sarap. Pencemaran berlaku apabila manusia membuang sampah sarap merata-rata. Tapak pelupusan sampah yang sudah penuh dengan sampah juga menyumbang kepada pencemaran seperti pencemaran air dan udara. Kesan negatif yang kedua ialah kepupusan flora dan fauna. Pokok ditebang untuk menghasilkan produk seperti kertas dan kotak. Apabila pokok ditebang, haiwan liar akan kehilangan habitat semula jadi. Oleh itu, mereka akan hilang tempat berteduh dan terdedah kepada matahari dan bahaya. Kesannya, mereka akan sakit dan mati. Akhir sekali, ialah dapat menyebabkan bencana alam. Bencana alam seperti banjir akan berlaku kerana sampah sarap yang dibuang ke dalam longkang akan menyebabkan ianya tersumbat. Pemanasan global juga akan semakin menjadi-jadi kerana pokok ditebang untuk menghasilkan kertas. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.